Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua pegawai dan Kementerian Luar Negeri yang telah menandatangani moratorium United Nations mengenai isu hukuman gantung dan juga pada 30 September telah meratifikasi Treaty Pengharaman Senjata Nuklear ataupun Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons tahun ini. Tuan Pengerusi, saya ingin bangkitkan butiran 020200 Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan. Mengikut belanjawan, wujud satu pengurangan daripada 1.02 juta kepada 868,000. Dan saya bersetuju dengan rakan saya yang berhormat Hulu Langat memandangkan isu hak asasi manusia adalah satu isu yang sangat penting dan lokasi Malaysia dalam benua ini ataupun rantau Asia Tenggara ini sangat-sangat mustahak untuk negara Malaysia menjadi sebuah negara yang memperjuangkan hak asasi manusia. Maka saya ingin tahu apakah justifikasi pengurangan terhadap butiran ini. Seterusnya, butiran 050500 sumbangan tahunan pertubuhan antarabangsa 90 juta ringgit. Saya ingin tahu dan minta kementerian senaraikan berapakah pecahan sumbangan tersebut dan adakah sumbangan ini diberikan atau yang kami terima. Sekiranya ia adalah sumbangan daripada Malaysia kepada pertubuhan antarabangsa, maka saya mohon untuk senaraikan semua pertubuhan antarabangsa yang menerima sumbangan daripada Malaysia dan apakah tujuan sumbangan-sumbangan tersebut. Tuan Pengerusi, seterusnya saya menyentuh butiran 050600 program seranta diplomasi awam dan penerangan. Saya dapati bahawa wujud peningkatan daripada RM550,000 sehingga RM1 juta. Dan saya ingin tahu apakah KPI yang telah ditetapkan untuk kita lihat sama ada ianya memberikan justifikasi untuk peningkatan sehingga RM1 juta ini. Sebab setahu saya apa yang berlaku dalam Kementerian Luar Negeri yang kami tahu hanya yang keluar dalam surat khabar. Dan saya rasa tak ada portal-portal media lain yang memberikan perhatian atau highlight pencapaian ataupun isu-isu ataupun tugasan-tugasan yang Malaysia berikan atau menerima atau partisipasi their participation dalam agenda-agenda untuk memperkukuhkan perhubungan diplomatik antarabangsa dan sebagainya. We don't really know what is happening. Jadi saya harap saya nampak penerangan di sini. Saya harap kami juga dapat tahu apakah rancangan kementerian 1 tahun ini melihat kepada kenaikan dalam peruntukan tersebut. Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai Institute of Strategic and International Studies Malaysia. Tuan Pengerusi, ini merupakan satu premier think tank yang ditubuhkan pada tahun 1983. Jadi saya hairan daripada tahun sebelum ini di bawah Pakatan Harapan peruntukan 2.5 juta ringgit itu kali ini kosong. Dan saya ingin juga tahu badan mana yang akan mengambil alih tugasan-tugasan atau tanggungjawab oleh ISIS ini. Dan saya ingin tahu di Dewan Yang Mulia ini agar Menteri memberikan satu jawapan mengapa dipotong peruntukan kepada ISIS ini. Seterusnya saya menyentuh butiran 060000 one off. Dan kita lihat lebih 5 juta ringgit diperuntukkan untuk one off dan juga lebih 4 juta ringgit diperuntukkan untuk aset dan kenderaan. Saya mohon satu penjelasan sebab dulu tak ada bawah Pakatan Harapan, kali ini ada 4 juta ringgit lebih. Jadi saya rasa itu amount yang sangat besar dan saya ingin tahu justifikasi one off ini berjuta-juta ringgit untuk one off. Tuan Pengerusi, seterusnya saya lihat pengurangan dalam CRCCT 030300 dan saya ingin tahu mengapa ada pengurangan dalam peruntukan untuk agensi ini dan saya ingin tahu KPI mereka. Saya bersetuju sekali lagi dengan rakan saya yang berhormat Hulu Langat yang membangkitkan apa tugasan mereka, macam mana kita nak tahu dan setahu saya salah satu usaha agensi ini adalah untuk memberikan pendedahan awal mengenai idea-idea radikalisme, ekstremisme dan pandangan-pandangan yang jauh daripada nilai-nilai murni rakyat Malaysia ini kepada anak-anak muda. Tetapi saya tidak nampak di mana promosi-promosi ini dibuat, bagaimana anak-anak muda ini dapat tahu mengenai hak asasi manusia, dapat tahu mengenai Universal Declaration of Human Rights, dapat tahu mengenai treaty-treaty antarabangsa.
Tuan Pengerusi, di sini juga saya ingin menyatakan bahawa saya bersama dengan rakan-rakan mengucapkan terima kasih di atas semua bantuan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri di kala pandemik untuk membantu keluarga-keluarga bersama-sama, sama ada daripada negara Malaysia untuk berjumpa dengan ahli-ahli keluarga mereka di negara lain ataupun dari negara luar untuk memasuki Malaysia. Saya rasa banyak perundingan telah berlaku dan kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri. Tetapi saya rasa ada ruang untuk pembaharuan. Akhir kata, ya, sila. Terima kasih bantu kawan. Lebih masa yang Muhammad. Ya, sedikit saja. Saya berpesan saja. Tadi dibangkitkan berkenaan dengan rakyat Malaysia di luar negara. Kita juga ingin mungkin dapatkan penjelasan berkenaan dengan rakyat Malaysia di Singapura yang mendakwa tidak dibenarkan pulang menerusi peraturan ulang-alik berkala. Jadi saya harap ada tindakan minta penjelasan daripada Kementerian Luar apakah perkembangan perbincangan di antara Wisma Putra dan Kementerian Luar Singapura. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mohon untuk celahan daripada Yang Berhormat Ledang dimasukkan dalam ucapan saya dan jawapan daripada kementerian. Saya ingin sarankan di sini akhir kata bahawa Kementerian Luar Negeri merupakan duta ke seluruh dunia. Imej negara terletak di bahu kementerian, semua agensi, kaki tangan serta pegawai-pegawai di kementerian. Maka saranan saya adalah masih tidak terlewat lagi untuk kita rebranding Malaysia sebagai sebuah negara wasatiyah, negara majmuk milik kita semua, bukan negara yang memberi platform kepada ekstremis, teroris dan golongan radikal untuk terus bermaharajalela. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri ataupun Timbalan untuk menjawab. 15 minit.